بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini Allah telah berikan kita kesempatan sekali lagi untuk sama-sama kita menunaikan solat tarawih pada malam ke-22 Ramadan. InsyaAllah, pengumuman dulu. InsyaAllah Imam Tarawih pada malam ini ialah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aslam Ali Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita macam ceramah tapi pengumuman dulu. Untuk jemaah yang masih belum tahu bahawa Persatuan Muhammadiyah akan melaksanakan solat Hari Raya Aidilfitri di Tanah Lapang Rumah Kebajikan Muhammadiyah AKM. InsyaAllah solat akan mula tepat pada jam 8.30 pagi. InsyaAllah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk tazkirah pada malam ini yang diberikan ialah tersebarnya rahmah pada setiap langkah. Tajuk ini sebenarnya boleh jadi forum sebenarnya. Tapi insyaAllah kita ringkaskan dan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya para da'i yang ada di sini. Jemaah, apakah makna rahmah? Apa itu makna rahmah? Rahmah itu bererti sayang, simpati, boleh jadi keramahan, boleh jadi toleransi. Dan ulama memaknakan rahmah atau selalu kita dengar rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah bilang, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad sebagai rahmat untuk sekalian. Kalau kita buka tafsir, ada macam-macam makna, macam-macam penafsiran tentang perkataan rahmah ini. Tapi insyaAllah malam ini kita sentuh 3 makna rahmah Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk sekalian alam. Pertama, maksud rahmah adalah syurga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218, kata Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah mengharap rahmat Allah, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha, dan Allah Subhanahu wa taala lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Itu yang pertama, maksudnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhijrah pada zaman Nabi daripada Mekah ke Madinah, orang-orang yang apa? Orang yang beriman, yang berhijrah, kemudian orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharap rahmat, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini ulama rata-rata mengatakan bahawa maksud di sini adalah keimanan atau keislaman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dekat bumi ini untuk menyebarkan tauhid Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan Islam. Dan ulama mendefinisikan apa itu maksudnya dekat sini rahmah Allah Subhanahu wa taala, di mana tersebarnya ke seluruh alam, atau khususnya lagi untuk manusia. Pertama ialah untuk orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bagi orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, mereka ini akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dekat dunia pasti akan diuji. Dengan ujian itu akan mendapat pahala, kemudian dimasukkan ke dalam syurga di akhirat nanti. Yang kedua, orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala beri mereka peluang untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, untuk taubat. Jangan ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Cari kebenaran. Sentiasa cari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala kalau nak berikan hidayah kepada dia akan mendapat hidayah. Allah beri peluang kepada mereka-mereka yang tidak beriman. Ketiga, orang-orang munafik. Kenapa? Kerana pada zahirnya memang dia nampak beriman, nampak Islam, batinnya tak beriman. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tutup aib mereka. Allah tutup aib mereka. Dan hukum harta waris dan segalanya mereka dapat. Tapi sayangnya mereka tidak beriman, munafik. Dan ketiga ialah tentang ni maksudnya ayat yang lagi satu. First, syurga Allah Subhanahu wa taala. Second, yang kedua ialah agama Islam, orang yang beriman mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah rahmat yang bermaksud keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya bagi orang-orang yang beriman tapi masih banyak buat dosa, masih banyak buat maksiat. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Banyak buat dosa, banyak buat maksiat, banyak kacau orang, banyak berdengki dan sebagainya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan give up. Kalau kita rasa kita buat salah, kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat minta dihapuskan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah kata apa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kena-mengena dengan langkah, setiap langkah kita memberi rahmat? Pertama, bila kita langkah di mana sahaja, pastikan untuk diri kita terpelihara daripada segala dosa. Kemudian dengan keberadaan kita itulah, mudah-mudahan orang lain juga bertambah iman, bertambah baik akhlaknya. Bukan kerana kita langkah orang semakin benci atau orang tengok kita ni seorang orang Islam ni macam teruk sangat kan, kadang-kadang kan. Tapi dengan langkahnya kita ke mana saja kita berada, ke mana saja kita pergi, orang senang aja tengok kita, lembut aja, sejuk aja. Dan akhir sekali kita revise balik. Pertama, amalan rahmat adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka minta untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyebarkan rahmat seluruh alam, mengislamkan semua orang. Yang ketiga adalah orang-orang yang mendapat rahmat Allah, iaitu keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.